Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membentangkan mengenai latihan industri. Nama saya adalah Aiman bin Nazri, bernombor kad matrik AA1800238, mengambil jurusan Diploma Kejuruteraan Awam di UTHM. Jadi syarikat yang saya praktikal adalah di Majlis Daerah Jalan Tol atau MDJ. Bagi gambaran awal ataupun gambaran keseluruhan bagi pembentangan saya pecahkan ia kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama adalah profil syarikat, yang kedua adalah latihan yang saya lakukan, yang ketiga adalah kesimpulan berkaitan dengan program LI ini. Jadi kita pergi kepada pasal pertama, iaitu mengenai profil syarikat. Kita sedia maklum bahawa pihak berkuasa tempatan di negara ini terbagi kepada 3 kategori yang berikut, iaitu yang pertama majlis ataupun Dewan Bandaraya, yang kedua adalah majlis pembandaran, yang ketiga adalah majlis daerah ataupun Dewan Bandaraya. Jadi majlis daerah Jalan Tol ini merupakan PBT yang paling bawah sekali, iaitu majlis daerah Jalan Tol. Mengenai carta organisasi, saya pecahkan ia kepada 2 jenis, iaitu yang pertama carta organisasi bagi keseluruhan MDJ, dan yang kedua adalah carta organisasi bagi Jabatan Kejuruteraan. Bagi keseluruhan MDJ, tuan boleh melihat gambar ini secara jelas di dalam report saya. Bagi carta organisasi Jabatan Kejuruteraan, ianya dimulakan dengan yang dipertua dan dibantu oleh setiausaha. Di bawah setiausaha merupakan ketua kepada jabatan. Jadi bagi Jabatan Kejuruteraan, seorang penolong jurutera yang bergrade JA36 sebenarnya adalah ketua bagi Jabatan Kejuruteraan ini. Ketua tersebut dibantu oleh beberapa penolong jurutera yang lain dan juga seorang penolong pegawai seni bina, dan kesemuanya bergrade JA29. Beberapa orang kerani antaranya adalah pembantu takbir yang bergrade N29, iaitu ketua kepada kerani di dalam Jabatan Kejuruteraan ini, dan seorang pembantu takbir yang bergrade N19. Jadi kita beralih kepada fasa seterusnya, iaitu latihan yang saya lakukan. Jadi saya bahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama skop bangunan, yang kedua adalah skop jalan raya, yang ketiga adalah skop dokumen sumber harga dan undian, dan yang keempat adalah berkenaan dengan lain-lain, iaitu selain daripada yang senaraikan di atas. Kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu berkenaan dengan bangunan. Bangunan ini saya senaraikan juga kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama iaitu tentang pembinaan surau baru MDJ yang dikenali sebagai Surau An-Nur. Jadi saya pecahkan kepada beberapa bahagian di dalam pembinaan Surau An-Nur ini. Antaranya adalah berkenaan dengan kerja rasuk tanah, yang kedua adalah berkaitan dengan kerja lantai papak padu, yang ketiga adalah kerja tiang, keempat rasuk bagi penanda bumbung ataupun marking roof beam, kerja tiang lantai dan rasuk bagi pertengahan bumbung ataupun intermediate roof, kerja lantai dan rasuk bagi penanda bumbung atas ataupun upper roof marking, kerja bumbung, roof work dan kerja bingkai ataupun framework. Akhir sekali adalah kerja kemasan, kerja mekanikal dan elektrikal ataupun M&E, dan juga kerja perpaipan. Seterusnya masih di dalam skop bangunan, penyediaan kepada bangunan baru. Pihak MDJ juga merupakan pihak klien. Di antara kepentingan bagi menyediakan sebuah bangunan yang baru dibina tersebut adalah memastikan projek tersebut dilaksanakan dengan lancar, dan juga penilaian tahap atau peratusan siap pembinaan projek tersebut diketahui selepas menyelia sesebuah bangunan tersebut. Yang kedua berkaitan dengan skop jalan raya. Saya pecahkan skop ini kepada 3 aktiviti, iaitu yang pertama adalah dengan lawatan penyiapan jalan baru yang difokuskan kepada perumahan. Jadi penyediaan keadaan turapan jalan juga diperlukan bagi mengetahui projek tersebut berjalan lancar ataupun tidak. Dengan itu, satu ujian dinamakan sebagai ujian ketebalan premis atau dikenali sebagai coring test. Ujian ini adalah bagi menyiasat keadaan sub permukaan serta bagi menguji kekuatan dan kestabilan tanah atau permukaan berturap bagi jalan yang baru tersebut. Dengan itu, kita boleh mengetahui sama ada jalan ini diturap mengikut spesifikasi yang dimahukan ataupun sebaliknya. Kedua, berkaitan dengan tugasan jalan rosak. SB kami iaitu Cik Hafizi memberikan beberapa tugas kepada kami. Jadi salah satu tugasan yang diberikan kepada kami adalah tugasan jalan rosak. Jadi tugas ini adalah mencari dan mengenal pasti kerosakan jalan serta merekodkan keluasannya. SB kami juga telah menyenaraikan beberapa kawasan yang perlu mencari serta mengenal pasti kerosakannya serta merekodkan keluasan bagi kerosakan jalan di sebuah kawasan tersebut. Cara pembaikan yang disenaraikan oleh SB kami hanya 2 sahaja, iaitu sama ada kaedah patching ataupun kaedah resurface. Kaedah ini dipilih bergantung juga kepada kos
yang telah diletakkan oleh SB kami. Contohnya seperti kawasan A mempunyai maksimum kos bagi pembaikian di kawasan A adalah sebanyak 20,000 saja, dan manakala kawasan B pula maksimum kos bagi pembaikian di sana hanyalah 50,000 saja. Setelah siap aktiviti pengukuran dijalankan di tapak, kami ditugaskan untuk menghasilkan BQ ataupun Bill of Quantity, dihasilkan berdasarkan kadar harga JKR bagi mengetahui kos keseluruhan bagi pembagian jalan tersebut. Seterusnya berkaitan dengan tugasan jalan raya. Jadi tugas ini adalah mengukur ke semua kawasan yang mempunyai garisan jalan yang baru di sekitar daerah jerantuk di dalam unit luas ataupun meter square. Beberapa alatan yang kami gunakan bagi memudahkan kerja kami semasa pengukuran tersebut, iaitu yang pertama adalah alatan GPS, roller, dan yang ketiga adalah pita pengukuran. Jadi dalam gambar yang ditunjukkan adalah perbincangan dilakukan antara kami sebagai pihak klien dengan pihak kontraktor bagi mengetahui maklumat berkaitan dengan kawasan tersebut bagi memudahkan kami menjalankan tugasan pengukuran ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan dokumen sebuah harga dan undian. Saya dan juga beberapa student praktikal lain ditugaskan mengendali kaunter pendaftaran kontraktor yang hadir dalam majlis undian projek dan taklimat projek sebuah harga. Buktinya adalah gambar di sebelah kiri. Ini merupakan keadaan semasa di kaunter pendaftaran sebelum majlis undian projek ataupun taklimat bagi projek sebuah harga tersebut. Yang kedua adalah terlibat dalam proses awalan dokumen sebuah harga bagi pemilihan kontraktor. Jadi kami terlibat dengan proses awalan membuka sebuah harga tersebut. Tugas kami adalah memeriksa kos bagi keseluruhan projek yang telah ditulis oleh kontraktor. Yang keempat adalah berkaitan dengan lain-lain. Saya pecahkan perkara ini kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama pembagian dan pemulihan longkang besar. Yang kedua adalah pembinaan pembentungan ataupun kalver. Yang ketiga adalah pengukuran dan koordinasi, dan yang keempat adalah penyelenggaraan yang difokuskan kepada fasiliti dan percayaan. Jadi bagi pembaikan dan pemulihan longkang besar, projek ini berlaku kerana aduan daripada penduduk yang mengadu berkenaan dengan longkang rosak. Jadi pihak MDJ bertanggungjawab membaiki serta membaik pulih longkang tersebut. Jadi kerja-kerja manual membaikkan longkang dilakukan. Yang kedua berkaitan dengan pembinaan kalver. Projek ini projek MDJ. Jadi tugas saya membantu mengukur jarak kawasan turapan jalan menggunakan ruler. Ini bagi membantu jurutera mengetahui nilai sebenar bagi keluasan ataupun jarak jalan yang hendak diturap. Seterusnya berkaitan dengan pengukuran dan koordinasi. Tugas saya ini adalah dengan mengukur ke semua jalan belakang dan jalan tepi di seluruh daerah Jerantud. Pengukuran ini merangkumi koordinat mula dan akhir, lebar jalan serta panjang jalan tersebut. Jadi beberapa alatan juga yang digunakan bagi memudahkan tugasan kami ini. Yang pertama adalah GPS bagi mengetahui panjang jalan tersebut serta koordinat mula dan akhir, alat pengukur roda bermeter ataupun lebih dikenali sebagai roller, dan ketiga menggunakan pita pengukur. Data pengukuran yang didapati dicatat di dalam satu file bagi memudahkan mengisi atau memasukkan data-data tersebut ke dalam sistem maklumat MARIS. MARIS ini merupakan sistem maklumat jalan raya yang dibangunkan oleh pihak JKR. Dan terakhir adalah berkaitan dengan penyelenggaraan yang difokuskan kepada fasiliti dan percayaan. Penyelenggaraan ini di Taman ICT di dalam daerah Jerantud. Penyelenggaraan serta penaiktarafan fasiliti dan percayaan diperlukan bagi menaikkan taraf kualiti di taman ini. Apa yang saya pelajari di dalam skop penyelenggaraan ini adalah mengetahui perkara yang perlu dilakukan semasa berada di tapak pembinaan. Sebagai kesimpulan, terdapat banyak kebaikan bagi program latihan industri ini. Antaranya adalah program LI ini dapat mengaplikasikan ilmu di dalam buku ataupun ilmu pelajar tersebut kepada dunia industri. Yang kedua adalah memberikan peluang kepada bekerja dalam suasana yang sebenar. Yang ketiga adalah meningkatkan soft skill supaya meningkatkan kebolehpasaran para graduasi tersebut. Yang terakhir adalah membuka pemikiran graduan kepada pekerjaan. Akhir kata, ucapan terima kasih ditujukan kepada panel penilai saya, iaitu teknologis Amir Khan BSYD. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.